بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia pada hari ini kita dapat mengulang kaji kepada halaman 170 hingga 174 ya, dan pada hari ini kita bertuah kita sekali lagi dapat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Terima kasih Doktor yang sudi bersama berkongsi. Alhamdulillah. Terima kasih menjemputlah. Alhamdulillah. Dan juga kepada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya, kita pada hari yang berbahagia ini kita nak melihat kepada 5 halaman yang telah pun kita lihat daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Kita masih lagi dalam surah yang ke-7, surah Al-A'raf. Kita ceria gembira ya, kerana apa? Kerana ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan diberikan peluang untuk mendalami perkara ini. Amat betul-betul kita kena bersyukur kerana ini adalah salah satu fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat besar ya, berbanding dengan apa sahaja yang berjaya kita kumpulkan di atas muka bumi ini. Jadi pada hari ini kita ingin bersama tuan-tuan dijemput share di Facebook masing-masing, jangan lupa ya, dan kita mulakan dengan doa ringkas kita, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untuk kita semua insya-Allah. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul yang saya kasihi dan yang saya hormati, tetamu kita tak lain tak bukan selalu bersama dengan kita berkongsi ilmu dengan kita Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif. Masya-Allah. Alhamdulillah sudi lagi buat kesekian kalinya. Terus Doktor ya, akan datang pun datang lagi. Insya-Allah. Belum mula lagi dah jemput dah ni. Subhanallah. Senang. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya di hari yang barakah ini? Mari kita mula dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. Kita memulakan majlis kita untuk kita sama-sama mengingati bahawa sepanjang Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sampailah kepada surah Al-A'raf, dan kita akan terus insya-Allah, sebenarnya ia semuanya menerangkan kepada surah Al-Fatihah sebagai ringkasan yang kita baca pada setiap hari, iaitu kita mohon salah satunya mohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah yang betul-betul sampai kita mencapai kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya hidayah yang akhirnya bertukar menjadi kufur, kembali pada hidayah, kembali pada kufur. Kita harapkan tidak berlaku sedemikian, dan
kita sudah pun melihat kepada halaman 170 hingga 174 ya, di mana kita menyambung kisah Nabi Musa ya, kisah Nabi Musa yang panjang di dalam surah Al-Baqarah, disambung lagi salah satunya daripada surah Al-A'raf. Dan apa yang telah kita belajar pada minggu yang lepas, Nabi Musa membawa 70 orang di kalangan Bani Israel itu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 156 pada halaman 170 ya, mereka berdoa agar ditetapkan ya, dijadikan mereka ini dapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan selepas itu diterangkan tentang seruan kepada mereka yang mengikuti pada Nabi Musa, iaitu Bani Israel, sampailah kepada zaman ke Madinah ya. Tetapi surah Al-A'raf kita kena ingat bahawa ia adalah surah Makkiyah. Jadi ini menyiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat kepada fasa ya, fasa ingin bertemu dengan orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi apabila mereka akan berhijrah ke Madinah. Tapi belum lagi ya, belum berhijrah lagi. Dan di hujung halaman 170 itu ada ayat yang bercerita tentang, dan di antara kaum Musa itu, ayat 159, ada satu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil dalam menjalankan keadilan. Jadi terus saya nak bawakan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif. Ustaz, bila melihat kepada Nabi Musa ni menghadapi Firaun ya, ahli sihir dan sebagainya. Ahli sihir dah habis dah kan, dah beriman tapi dipotong-potong habis ya. Jadi adalah perjuangan untuk meneruskan tauhid ni kepada Bani Israel, dan mereka buat perangai macam-macam ya. Tetapi bila melihat kepada ayat 159, di antara kaum Musa itu ada satu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Jadi maksudnya degil-degil mereka ni ada yang boleh pakailah kan. Apakah yang dilaksanakan oleh min qaumi Musa ini sehingga Allah angkat dalam ayat 159 ini, yang juga kita harapkan juga ia menjadi satu contoh kepada kita. Walaupun ada banyak orang buat perangai, harapnya kitalah yang jadi min qaumi ataupun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Silakan Doktor. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi terima kasih pada Ustaz Fazrul atas soalan yang menarik sebab bila kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil pengajaran dan kita cuba tengok apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh tiru untuk menjadi golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat 159 Allah Subhanahu wa taala menyebut wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq. Dan ada di kalangan kaum Nabi Musa alaihi salam ummah. Ummah ni ustaz satu jama'atun azimah. Satu kumpulan yang besar. Jadi bukan sahaja kecil-kecil sahaja. Dia jadi satu jamaah azimah, satu kumpulan yang besar, yang mana mereka memberi hidayah dengan kebenaran, memberi petunjuk dengan kebenaran, dan juga dengan kebenaran tersebut mereka melakukan keadilan kan. Jadi apa yang kita faham daripada ayat ini bahawa ada di kalangan golongan Bani Israel itu mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita lihat kisah-kisah tentang Bani Israel ni, biasanya ada je yang kantoi. Betul. Ada je yang selek, ada je yang tak kena. Betul. Kan? Jadi sampaikan ke tahap kita baca, kita kata kita kadang-kadang boleh berfikir sendiri, kata kenapa teruk sangat rasa Bani Israel ni? Kan? Tetapi menjadi cara Al-Quran ustaz. Al-Quran ini dia tidak menggolongkan Bani Israel dalam satu bakul. Ini yang disebutkan oleh Al-Syekh Al-Maraghi. Di mana Al-Quran ini dia berlaku adil terhadap Bani Israel. Di mana ada di kalangan Bani Israel yang memang perangai dia teruk. Ada di kalangan Bani Israel yang sebenarnya mereka ini berada di landasan yang benar. Yang betul. Kan? Bila Al-Quran memuji Bani Israel, dia ada dua jenis golongan Bani Israel. Maksud dia, kalau Quran memuji, ada kemungkinan mereka ini adalah di kalangan Bani Israel yang berada pada zaman Nabi Musa AS. Yang mana seperti dalam ayat ini jelas. Ia merujuk kepada golongan yang berada pada zaman Nabi Musa AS. Ataupun bila mana Al-Quran memuji Bani Israel, ia merujuk kepada Bani Israel yang berada
pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka beriman dengan Taurat, dan kemudian bila mana datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Quran ni kalau dia memuji antara dua golongan ini. Soalan Ustaz tadi, apa yang mereka buat? Ya. Apa yang mereka buat sampaikan mereka ini diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut ulama mengatakan mereka menurut hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberi petunjuk dengan hukum hakam tanpa sebarang penyelewengan. Sebab Bani Israel ni makruf. Dia punya penyelewengan dia tu orang kata agak besar dan selalu dibuat. Kita pun boleh lihat macam-macam kisah di dalam Al-Quran. Tapi ada satu golongan ni mereka tetap berpegang teguh dengan apa yang diberikan oleh Nabi Musa AS, dan juga ulama menyebut mereka ini tidak mengambil rasuah, sebab Bani Israel ini kuat ambil rasuah. Kuat, sangat kuat. Tapi golongan ini tidak ambil rasuah dan mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa AS, serta para ulama juga menyebut dalam setiap aspek kehidupan mereka, mereka sangat menitik beratkan keadilan. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi itu yang dinyatakan sini, bil haqqi wa bihi ya'dilun, ya. Dengan kebenaran yang ada itu mereka berlaku adil, dan ada umat itu, ya, bukan kecil Ustaz, ya, maksudnya ada kumpulan yang besarlah. Jadi tak bolehlah nak sekali bakul kan, Bani Israel je, orang Israel, Bani Israel ni Yahudi gitu kan. Pasal ada juga sentimen itu kan, harga Yahudi contohnya kan. Okey, dia kena tengoklah, ya, sebenarnya Yahudi yang mana satu kan, ataupun Bani Israel yang mana satu. Kadang-kadang kita kena jaga-jaga juga, jangan sampai kita kata Yahudi rupanya dia patah balik dekat kita Ustaz, ya, pasal tak mengambil pelajaran yang benar-benar daripada Al-Quran. Cuma jadi, mungkin saya perlu tambah sedikit Ustaz, lebih jelas benda ni. Kita perlu merujuk kalaulah Yahudi dalam konteks sekarang, maka memang jelas mereka sudah menyeleweng dari kebenaran. Itu memang sudah menyeleweng. Kerana Nabi SAW kata, sesiapa yang tidak mendengar seruanku, tak kisahlah daripada Yahudi ke Nasrani ke, kemudian dia mendengar seruanku kemudian dia tidak beriman denganku, maka dia adalah daripada golongan ahli neraka. Jadi kalau dalam konteks sekarang, Yahudi, tidak ada Yahudi yang berada di landasan yang benar lah, tidak ada dah. Kalau mana Yahudi yang berada di landasan yang benar, maka dia telah menjadi seorang Muslim. Itu je. Okey, jadi itu pentinglah tu, maksudnya harga Yahudi itu macam boleh pakai lah tu. Bergantung balik semula, ya. Yahudi sekarang ataupun Yahudi dahulu kan. Okay. Pasal dia ada istilah Yahudi, Bani Israel, ya, kemudian utul kitab, ahli kitab, perbezaan-perbezaan tu yang telah pun kita bincangkan sebelum ini. Jadi kita nak teruskan itu pelajaran sedikit daripada halaman 170, dan kita bergerak kepada halaman 171, iaitu pada ayat yang kita belajar, ya, ayat 160, ayat 161. Tapi kalau kita pergi pada ayat 162, bercerita tentang hakikat hittah, ya, yang telah digunakan dalam surah Al-Baqarah, satu perkataan yang diajarkan kepada Bani Israel ketika mereka ingin menyambut kemenangan. Nak menanglah ni, kan? Tapi belum menang lagi, baru nak menang. Tetapi apa yang berlaku? Ayat 162 kita baca bersama untuk kita melihat, mengulang kaji pelajaran kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fadrul, Ustaz Dr. Arif, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak melihat sekarang ni ayat 162 Ustaz, ya. Ya, betul. Di halaman 171. Ayat ni hampir Ustaz dengan ada juga terletak dalam Al-Baqarah. Ya, betul. Jadi kadang-kadang bagi orang yang selalu dengan Al-Quran tu, dia kadang keliru, hampir sama, hampir sama. Sebenarnya surah Al-Baqarah dengan surah Al-A'raf ni dia macam adik-beradik, kan. Kisah Nabi Adam ada kat sana, kat sini pun ada. Kisah Bani Israel pun lebih kurang. Tapi nanti mungkin tambahan daripada Dr. Arif nanti ialah mengapa dia ada pasangan itu, apa perbezaannya tu, kan. Tapi kita baca dulu Ustaz. Ya, boleh baca. Insya-Allah. Mari tuan-tuan kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 162, maka orang-orang yang zalim di antara mereka menggantikan perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka kami timpakan azab kepada mereka dari langit disebabkan kezaliman mereka. Dalam Amazing Quran ini satu perkara yang bercakap tentang perkataan yang tidak dikatakan pada mereka ini dikaitkan dengan perkataan hittah, ya, yang digunakan, yang disampaikan pada surah Al-Baqarah. Tapi saya nak minta pencerahan daripada ustaz, apa maksud qaulan ghairal ladzi qila lahum ini sehingga mereka mendapat rijzan, ya. Rijzan ini pernah digunakan dalam surah Al-A'raf ini, malapetaka ataupun azab kepada Firaun dan kuncu-kuncunya lah yang dapat katak, dapat darah, 5 jenis itu kan. Tapi bila mereka Bani Israel ini dapat rijzan ini, itu maksudnya apa di sebalik ayat ini? Silakan ustaz. Okey. Jadi ayat ini, ayat 161 dan 162 adalah satu ayat yang seperti mana yang Ustaz Tarmizi sebutkan, dia berulang pada surah Al-Baqarah. Dia bukan berulang, maksudnya dia warid dalam surah Al-Baqarah juga, kan, dan dia berulang di sini. Jadi soalan tentang hittah, apa yang berlaku sebenarnya disampaikan Bani Israel di saat mereka mendapat kemenangan tu. Di saat mereka mendapat kemenangan tu, mereka ditimpa azab. Kenapa? Kan? Hittah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi perintah kepada Bani Israel ketika mereka mendapat kemenangan atas Baitul Maqdis. Ketika mereka mula-mula dapat menakluk Baitul Maqdis, Allah Subhanahu Wa Taala memerintah mereka agar mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan khadi'in. Ruk'an kat situ ataupun ruk'an, ada setengah para ulama mengatakan dalam keadaan tunduk. Patuh. Jangan dalam keadaan bongkak. Kan? Ada berkata juga waqulu hittah. Apa yang dimaksudkan dengan hittah? Hutta 'anna dhunubana. Maksud dia gugurkanlah dosa-dosa kami. Itu yang dimaksudkan dengan hittah. Kan? Jadi Bani Israel ini diminta ketika mana mendapat kemenangan supaya mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berasa bongkak, dan juga dalam keadaan supaya mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa yang mereka telah lakukan. Dan ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, ketika Fathu Makkah. Nabi SAW ketika mendapat kemenangan ke atas kota Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan tunduk, khudu' kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda pergi solat 8 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana segala kemenangan yang umat Islam dapat hanya kita boleh dapat melalui pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan penjajah, biasanya masuk tempat itu lagi dia pergi betul, lagi ganas, lagi zalim. Betul Ustaz. Ustaz. Islam bukan begitu. Islam tidak. Okay. Islam ni adalah satu agama yang berasaskan kepada keamanan. Kan, rahmatan lil alamin. Jadi berbalik kepada soalan tadi, apa yang berlaku? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Bani Israel untuk mengatakan hittah, mereka tambah atas perkataan hittah itu sendiri. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hittah habbah fi sya'rah, dia kata macam tu. Dia tukar, dia tukar, bukan dia, ada yang katakan hintah, ada yang katakan hittah habbah fi sya'rah, maksud dia tambah benda tu. Tambah dan arti kata ayat tu tidak ada maksud sangat pun. Kan, habbah fi sya'rah bermaksud dia biji gandum yang ada di rambut. Macam dia saja nak mempermainkan. Dia tidak mahu mendengar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Mereka mempermainkan sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan. Jadi bila mereka mempermainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang datang rijzan minas sama. Maksudnya dia mainkan perkataan tu pun dah mengundang rijzan, ya. Okey. Dia mempermainkan, Ustaz. Itu sebenarnya satu tanda protes dan tanda kedegilan. Walaupun kita nampak mempermainkan, mungkin bagi sesetengah orang itu bukanlah satu isu yang besar. Tapi itu sebenarnya sebagai satu tanda protes, satu tanda kedegilan. Padahal kalau kita tengok kisah Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini mereka 40 tahun yatihuna fil ard. Tak boleh keluar di bumi teh sahaja. Betul. Kan? Bila mereka mendapat keluar daripada bumi teh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beroleh kemenangan, sepatutnya kat situ tunjuklah sedikit penghargaan, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur. Lagi. Tak, dia dah jadi dalam keadaan macam tu pun dia masih lagi bongkak, sombong, kan? Jadi ada di kalangan mereka yang
diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab tanda protes, tanda sombong, bongkak, mempermainkan. Sebab jangan kita pandang sahaja pada apa yang mereka buat, tapi apa yang mereka simbolikkan di situ. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Arif yang menjelaskan tentang betapa disiplin merendah diri ini sesuatu perkara yang perlu kita bina dan perlu dikekalkan, terutama apabila kita nak menang, Ustaz ya. Nak menang. Kalau nak kalah tu bukalah dia kan. Okey, kalau nak kalah nak diazab. Tetapi kalau kita nak mencapai kemenangan hasanah di dunia dan di akhirat ini, kita perlu kembali balik kepada khadi'in ataupun merendah diri kepada Allah. Menang pun bukannya milik kita kan. Allah pinjamkan. Nabi pun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dalam surah An-Nasr yang tuan-tuan hafal ya, surah Idza Jaa orang cakap ya. Jadi ini pelajaran daripada halaman 171. Kita nak bergerak kepada 172 ya. Kita nak baca sikit daripada ayat 164 tersebut. Bila Allah bercakap tentang, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat kuat? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Nak minta Ustaz Tarmizi baca ayat 164 bersama dengan tuan-tuan, dan kita nak ambil pelajaran daripada halaman 172. Terima kasih Fatih Safas Dr. Arif. Subhanallah, ayat yang kita nak baca sekarang ni 172 halaman dia, ayat atas sekali Ustaz ya, ayat 164. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 164 ini Allah menjelaskan tentang ada orang bertanya, mengapa lagi nak pergi mendidik, pergi mengingatkan lagi, padahal mereka ni memang degil ya, akan diazab ya. Apakah jawapan pada perkara ini? Kita ingin sama-sama lihat pada ayat 164 165 bersama dengan Dr. Arif, tapi kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita sesi ulang kaji bersama dengan tetamu kita dan juga bersama Ustaz Fazrul dan juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustaz Faz, Dr. Arif, kita nak ingatkan ataupun kita nak ajak adik-adik kita yang berada kat rumah tu untuk sama-sama jangan lupa ikuti petang nanti kelas kafa kita. Kelas kafa adik-adik jangan lupa jam 4.30 petang, tentunya di TV Al-Hijrah, untuk belajar sama-sama. Hari ini insya-Allah subjek Al-Quran 4.30 petang dan ulangannya pada 6.30 petang. So adik-adik kat rumah jangan lupa 4.30 sekejap lagi tengok kelas kafa di TV Al-Hijrah insya-Allah. Ustaz silakan.
Menarik Ya, ada kelas kafar di bukan online, adik-adik ikut, boleh ikut kita semua. Yang ayah adik pun boleh juga untuk mengikuti mengulang kaji Betul, balik Ustaz. ilmu-ilmu selain daripada apa yang kita dah belajar ini tuan-tuan ilmu-ilmu lebih spesifik lagi Betul, lah Ustaz. dan alhamdulillah kita ucapkan tahniah kepada TV Al-Hijrah sekali lagi lah Betul, untuk mengendalikan program untuk kita berada di rumah dan rasanya pada masa akan datang Ustaz, Subhanallah. kalau pergi ke sekolah pun Betul, Ustaz. pelajar tengok dulu ke apa ke kemudian datang ke sekolah untuk disoal je. Betul. Kan Saya pun lebih sangat- mudah, cikgu tak payah nak mengajar, dia gunakan manfaat daripada Subhanallah. internet ataupun TV. Saya Jadi pun kita nak rasa, teruskan Ustaz, mungkin saya boleh tambah sikit. Ya, silakan. Saya sebagai ibu bapa lah. ibu Kan bapa. kita ada anak apa yang belajar kafar kan. Jadi saya sangat berterima kasih juga Subhanallah. kepada TV Al-Hijrah. Subhanallah. Sebab kami masa PDP ni rasa PDPR ni rasa pening kepala juga nak ajar anak kita kan. Tak semudah itu. Kan jadi alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah jadi itu harapnya kita doakan kepada TV Al-Hijrah dan juga ini dengan kerjasama Jawi Betul. jadi kita doakan cikgu-cikgunya diberkati dan kita doakan lagi Amin. program-program pendidikan Betul, Ustaz. untuk Dia banyak subjek-subjek biasa Betul, tak Ustaz. kisahlah di TV Al-Hijrah ataupun di saluran lain Ya. dapat dibanyakkan Betul, kerana kita yakin kita bertemu dengan formula baru pendidikan Betul. termasuklah My Quran Time Betul, ini Ustaz. sendiri bersama dengan tuan-tuan. Jadi kita nak teruskan dengan melihat kepada halaman 172 sebentar tadi apabila Ustaz Tarmizi membacakan tentang ayat mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan dengan azab yang sangat kuat apa sebenarnya Ustaz yang disampaikan pada ayat 164 165 ini untuk kita ini kalau ayat 165 tu disebabkan orang yang mengingatkan itu akan diselamatkan. Apa maksud dan apa yang kita kena buat berdasarkan ayat ini? Silakan. Okey. Jadi ayat ini 164 dan 165 mengisahkan tentang kisah Yaumus Sabt tu, Ashabus Sabt. Di mana ada Ashabus Sabt iaitu perkampungan itu terbahagi kepada 3 golongan sebenarnya. Golongan yang pertama adalah golongan yang pergi memancing pada hari Sabtu tu. Dengan cara dia tersendirilah. Dengan cara dia yang dengan penuh helah dia dapat juga memancing pada hari Sabtu. Golongan yang kedua adalah golongan mungkin ini yang kita boleh masukkan tadi dengan wa min qaumi Musa. Di mana mereka golongan yang memberi petunjuk. Golongan yang menegakkan amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kan? Golongan yang ketiga adalah golongan yang tak masuk campur. Tak kisah. Jaga kain sendirilah. Masing-masing kubur asing-asing. Kan? Jadi jaga kain sendiri. Jadi yang disebutkan dalam 164 adalah dialog yang berlaku antara golongan yang ketiga dan golongan yang kedua. Di mana orang yang tak masuk campur ni, orang yang jaga kain tepi kain sendiri ni, mereka mengatakan kepada orang yang amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kenapa kamu nak sibuk-sibuk? Berikan peringatan kepada golongan yang memancing tadi, golongan yang zalim itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu akan mengazab mereka atas apa yang mereka lakukan. Sila kita perhatikan betul-betul apa yang diberikan jawapan oleh golongan yang menegakkan al-amru bil ma'ruf ni. Sangat menarik jawapan dia. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Maksudnya kenapa mereka menegakkan amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar untuk 2 perkara. Perkara yang pertama adalah untuk melepaskan tanggungjawab, beban tanggungjawab yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas seorang manusia, yang mana dia perlu menegakkan amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Jadi dia buat kerja itu. Jadi sebenarnya orang pertama yang dia cuba nak selamatkan adalah diri dia sendiri. Okey. Itu dia punya cara berfikir je. Ya. Ingatkan pasal nak selamatkan orang tu. Belum. Dia selamatkan diri dia dulu. Dia menyelamatkan diri dia dulu dengan menegakkan amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kadang-kadang kita ingat orang yang duk tegur orang, berikan ataupun ustaz-ustaz yang sedang memberikan ceramah. Ya. Kita ingat dia hanya target dia adalah audiens di depan. Orang tu. Tidak. Kadang-kadang ustaz tu nak menyelamatkan diri dia dulu. Dia nak menyelamatkan diri dia dulu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita semua akan dipersoalkan. Jadi ustaz-ustaz tu pun, Ustaz Faz, Ustaz Tarmizi pun sebenarnya kenapa kita buat Quran time? Kita nak selamatkan diri kita dulu. Supaya bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh cakap kita telah menyampaikan ayat-ayat Allah. Kemudian kita pun wala'allahum yattaqun. Itu yang kedua.
Golongan kedua yang kita nak selamatkan, yang diberikan tadi adalah untuk menyelamatkan mereka tadi yang zalim itu, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yattaqun ini mereka bertakwa. Maksudnya orang yang hari Sabtu dia pergi tangkap tu lah, dengan hari Jumaat letak luka apa sebagainya tu. Golongan yang memancinglah, mudah cerita, agar mereka bertakwa. Sebab kita faham takwa ini adalah kita menjadikan pendinding antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Anta ja'ala bainaka wa bain azabillahi wiqayah. Jadi di situ kita boleh nampak bila kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita nak selamatkan dua golongan yang yang memberi peringatan, iaitu diri kita sendiri, dan juga yang sedang membuat kezaliman. Sebab Ustaz, kalau kita perhati, sebab tu Nabi SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis, kita ni sebenarnya dalam satu masyarakat, kita ibarat dalam satu kapal. Betul. Yang mana ada setengah golongan berada di atas, ada setengah golongan berada di bawah. Kan? Jadi katakanlah orang di bawah sebelum ni, kalau mereka nak ambil air, mereka terpaksa naik ke atas kapal untuk pergi mengambil air. Kan? Pada satu masa mungkin orang kat bawah tu dikata apa? Dikata kita tak naklah menyusahkan orang atas ni. Kita tebuk lubang dekat kapal ni, senang kita nak ambil air. Kan? Jadi kalau orang di atas itu tidak memberi peringatan, tidak menghalang orang yang berada di bawah, apa jadi Ustaz? Satu kapal karam. Betul tak? Jadi begitulah masyarakat kita sebenarnya. Jadi perlu ada, kerana kita semua berada dalam satu kapal yang sama. Jadi kalau kita tidak menyelamatkan antara satu sama lain, ditakuti kita semua akan tenggelam. Sebab tu Nabi SAW juga mengatakan, kalau seseorang itu melihat orang lain melakukan kezaliman tetapi dia tidak menghalang, kan, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih, Allah Subhanahu Wa Taala hampir-hampir akan memberikan azab merangkumi semua. Jadi itulah kita, ataupun pengajaran yang kita boleh ambil, perlunya ada satu golongan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sangat-sangat penting. Baik, jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Arif Musa, menceritakan, memberi tahu kepada kita sebenarnya macam mana formula nak selamat. Kan? Dalam keadaan sesuatu sedang bahaya, masyarakat ke kita ke apa ke, nak selamat ialah kita ingatkan orang lain jangan buat yang tak baik, agar yang paling selamat ialah kita dulu, kan? Itu maksudnya, kalau siapa betul-betul nak selamat, tuan-tuan yang berada di rumah, kita ingatkan kawan anak kita, pada jiran kita, pada kalau di tempat kerja kita kena ingatkan, kerana kalau kita tak buat itu, sebenarnya kita menyatakan pada Allah SWT, seperti yang atas pagar tadi kan, tak apalah, tak kisah kan, buat apa nak kacau tepikan orang. Cabarannya ialah nanti khawatir dia pergi tarik kain orang lain pula sekali, dan akhirnya habis perkara itu, yang menyebabkan terpalit segala azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi janji Allah di dalam ayat ini untuk selamat, Ustaz, Allah akan selamatkan kepada orang yang menyeru kepada makruf dan mencegah kemungkaran. Jadi ini yang kita lihat, dan kita ingin teruskan pada halaman 173, kita ambil pelajaran daripada perjanjian lama kita. Ini bukan Old Testament, ini perjanjian paling awal di alam roh, ayat 172 yang kita nak baca sama-sama pada hari ini. Silakan Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bergerak ke halaman 173. Kita nak baca ayat 172. Agak panjang ayat ni. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. Surah
Al-Azim ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan daripada sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka lalu berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala, ya, betul engkau Tuhanmu, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar kami ataupun agar di hari kiamat yang kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami leka terhadap perkara ini. Jadi ini adalah perjanjian alam roh, Ustaz, ya. Ini sebagai satu peringatan daripada Allah. Al-Quran ini memang sebagai az-zikr, mengingatkan balik pada apa yang pernah diucapkan pada satu zaman dahulu. Tapi apakah intipati istilah dekat sini alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu maksudnya apa sebenarnya, Ustaz? Silakan. Okey. Menarik, Ustaz, ayat yang 172 yang menggambarkan tentang satu perjanjian yang dibuat oleh manusia dan juga dengan Tuhan mereka yang telah menciptakan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, Ustaz, bila kita kaji balik ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir, kita akan dapati sebenarnya para ulama dia berbeza pandangan tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ni. Ya. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan ayat ini boleh difahami secara literal, di mana ia mengisahkan ataupun menggambarkan satu keadaan di mana kita semua dikeluarkan daripada tulang sulbi Adam itu, kita semua dikeluarkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita, adakah Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, bala syahidina, kita bersaksi. Kan? Itu tafsiran yang pertama, dan disokong oleh beberapa hadis, tapi sebenarnya hadis itu fihi maqal ataupun diperselisih atau diperdebatkan oleh para ulama. Pasal dia bercakap tentang alam lama, Ustaz. Jadi adakah dia berlaku seperti itu? Itu masih lagi dalam perbincangan di antara ulama. Cuma ada satu lagi tafsiran, Ustaz, yang dipegang oleh majoriti ulama daripada as-salaf wal khalaf, disebutkan oleh al-Imam Ibn Kathir, disebutkan oleh qurra ataupun al-mufassirin yang pada zaman sekarang, disebutkan juga oleh al-Imam Zamakhsyari, kan, bahawa ia sebenarnya satu kiasan. Ya. Ia sebenarnya satu kiasan, satu gambaran yang mana ia sebenarnya sedang menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimaksudkan dengan soalan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna? Apa yang dimaksudkan, Ustaz? Maksudnya bila kita dikeluarkan atas muka bumi ini, kita dikeluarkan dalam bentuk fitrah. Fitrah yang mana kita sebenarnya, fitrah kita, hati kita, nurani kita sebenarnya lebih mengakui tauhid, lebih mengakui bahawa ada satu Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir, dan hanya Dia yang berhak untuk disembah. Itu adalah fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan atas fitrah. Sebab itu Nabi SAW berkata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia dilahirkan atas fitrah yang suci. Namun kemudian ibu atau ayah dia fa abawahu yahwidanihi aw yunasrani aw yumajjisani. Maksud dia antara ibu bapa dia yang mencorakkan dia daripada kain yang suci, kain yang putih, kemudian ibu bapa dia yang mencorakkan dia menjadi satu orang yang, kalau orang itu berada atas fitrah, alhamdulillah, kalau bukan, na'udzubillah. Ya. Jadi alastu bi rabbikum. Bila kita dilahirkan atas fitrah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan pula di sekeliling kita, pelbagai dalil-dalil yang menunjukkan kepada rububiyah dan uluhiyah. Pertama sekali dalil dari segi makhluqatillah, dari segi alam semesta, binatang, badan kita sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, afala yanzuruna ilal ibli, tidakkah kamu melihat kepada unta bagaimana ia dicipta? Kenapa kamu tidak melihat kepada manusia? Kenapakah kamu tidak melihat kepada langit? Qul inzuru madza fis samawati wal ardi, lihatlah kepada apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi itu yang dimaksudkan, seolah-olah ini merupakan satu orang kata apa? Macam Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada kita, adakah benda-benda yang kamu lihat ini? Adakah dia menunjukkan kepada aku sebagai pencipta? Seolah-olah fitrah kita menjawab, bala syahidna, memang betul. Jadi setiap daripada kita, kalau kita berfikir dengan akal yang logik, kalau kita berfikir dengan akal yang sihat, yang tidak dicampuri dengan benda-benda yang kotor-kotor ni, jadi syirik dan juga sebagainya, maka setiap daripada kita akan mengakui tauhid rububiyah, di mana Allah sebagai pencipta. Setiap daripada kita akan mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya Dia yang berhak disembah. Uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Jadi ayat ini dia menceritakan tentang benda itu. Jadi maksudnya ada dua sudut. Ada dua sudut. Maksudnya satu memang pernah berlaku pada satu masa dahulu, ataupun yang keduanya memang seawal kita lahir ini, fitrah kita ialah syahidina, itu mengaku bahawa
Allah lah yang Rabb, ya. Yeah. Pasal kat sini alastu bi rabbikum, kan. Yeah. Jadi paling ketara sekali adalah Allah sebagai pencipta, Tuhan yang berkuasa, dan di hujung itu agar jangan sampai jadi inna kunna an hadza ghafilin, bahawa dulu aku ni lalai, kan. Tak boleh lah, pasal dah nampak dah segala-galanya Segala ini, mana dalil boleh dia, lalai, betul. kan. Ya. Kecuali memang tak beri perhatian betul-betul kepada apa yang ada di sekitar, kan. Dia kalau kita tengok dalam ayat yang akan datang nanti, bercerita tentang apa, perumpamaan seperti An'am, kan. Balhum ya, adall itu, pasal dia fokus pada makan je, makan dia, kan. Dia tak kisah makanan ni daripada mana pun dia tak kisah. Harimau nak datang pun dia tak kisah. Lepas tu kena faham, barulah dia kisah, tapi sudah terlambat. Menarik Jadi Ustaz tentang Ustaz sebut ayat balhum adal tu. Ya. Ada satu ulama menyebutkan binatang ini dia diciptakan dan dia melakukan apa yang dia telah tujuan dia diciptakan. Ya. Binatang ini diminta untuk makan, untuk buat apa kerja yang dia dikerjakan, yang dia dipertanggungjawabkan. Manusia ini diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya buat yang tu. Tapi kita tak buat apa yang tujuan kita diciptakan. Jadi itu yang balhum adal tu. Balhum adal. Dia buat tugas dia. Dia buat tugas dia, elok dah. Subhanallah. Astagfirullah. Okey. Jadi perkara ini sebagai peringatan kepada kita agar kita tidak lalai, ya, kerana lalai inilah yang menyebabkan, bukan sekadar lalai dalam kita memandu lalai itu satu, tetapi lalai yang lebih besar ialah lalai kepada pencipta kita yang sebenarnya. Jadi ini pelajaran daripada halaman 173 dan 174. Salah satu tanda kita tidak lalai ini ialah kita akan berdoa, ya. Berdoa pada siapa? Kepada Allah. Jadi kita lihat pada ayat 180. Kita nak minta Ustaz Tarmizi untuk kita melihat kepada ayat 180 ini. Pasal ayat 179 cakap pasal ghafilun, kan. Pasal lalai. Jadi macam mana tak nak lalai? Jom kita baca. Terima kasih Ustaz Faz, Ustaz Dr. Arif. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama melihat ayat 180 di halaman 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadaqallahul Azim. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang baik, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna ini, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah ertikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi terus nak melihat apa maksud mereka yang salah guna Asmaul Husna ini, Ustaz, dalam konteks zaman dahulu, zaman sekarang macam mana pula agar kita belajar berdoa macam mana cara yang terbaik. Sila. Mengenai ayat yang 180. Kalau kita lihat ayat yang ke-180, kita boleh lihat bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberi tips kepada kita. Kan? Seolah-olah kalau macam kita nak pergi interview lah. Kalau kita nak pergi interview, kan, tiba-tiba kita akan tanya tips interview macam mana nak dapat kerja tu. Kan? Jadi sekarang Allah SWT tengah bagi tips bagaimana untuk kita dapat doa kita diperkenankan, iaitu dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang soalan Ustaz, bagaimana yulhidun, bagaimana mereka menyeleweng dalam penggunaan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ialah bagaimana orang Quraisy pada zaman dahulu. Mereka mengambil nama-nama Allah kemudian diletakkan kepada nama-nama berhala mereka. Al-Lat diambil daripada Allah, Al-Uzza diambil daripada Aziz. Jadi mereka mengambil nama Allah Subhanahu Wa Taala yang suci ini, mereka letakkan pada berhala mereka yang batil. Kan? Dalam konteks zaman sekarang, kan, ada yang Ar-Razzaq tu, yang pemberi rezeki, letak pada Tuhan yang lain. Kalau Ustaz dengar baru-baru ni ada viral satu ajaran Melayu ke apa, saya tak tahu, saya dengar lah. Ada Ustaz ada kan, agama Melayu Allah. Ada ada. Saya tak tahulah dulu hang tuah berpegangan yang tu ke apa, saya tak pastilah kan. Iaitu pemberi rezeki adalah Tuhan yang ni, pemberi ni Tuhan yang ni. Dia macam ada macam Hindu sikit Ya. Jadi ini yulhiduna fi asma'i,
Kita mengambil sifat Allah, nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita letakkan pada yang lain, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki nama-nama ini. Dan Nabi SAW menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu Wa Taala ada 99 nama. 100 atau 100 kurang satu lah, 99 lah mudah cerita. Ya. Sesiapa yang menghitungnya maka dia telah masuk ke dalam syurga. Apa maksud menghitung tu? Okey, menarik. Ya, jadi apa yang dimaksudkan dengan menghitung? Di situ para ulama kata menghitung itu adalah dengan kita menghafal. Okey. Mentadabbur wal amalu bimuqtadaha, maksudnya kita menghayati di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan dengan menghitung. Kalau yang menghitung kata kalau Ar-Razzaq ni 1,000,000 kali nanti murah rezeki tu, okey tak macam tu menghitung? Bagi saya kalau dia dimasukkan dalam doa, ya Razzaq urzuqni, ya Razzaq urzuqni, tadi tidak ada masalah. Tapi kalau yang dia ni sampai 1,000,000 kali nak 2 juta pun boleh bagus boleh, juga. Kira dia menghayati benda itu bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang lebih penting adalah kita menghayati, itu antara mentadabbur lah. Okey. Jadi kita mentadabbur dan kita menghayati. Contoh kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala basir, dia Maha melihat, khabir. Kan, dia Maha mengetahui. Jadi kita jaga-jaga dalam amalan kita, dalam kehidupan kita, kita sentiasa sedar bahawa kita sedang diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penting Ustaz, bila kita berdoa di dalam ayat ini, kita terus pergi kepada gaya berdoa lah. Saya terus pergi boleh Ustaz? Bila kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, penting untuk kita tahu nama apa nak diguna di mana. Jangan main belasah ambil nama ni letak kat doa ni, nama ni ambil kat doa ni. Muntaqim, pembalas dendam tu letak dekat sini. Nak ambil rezeki. Kita nak minta rahmat, kita minta yang pasal azab, nama dia kata bunyi Arab tu sedap. Bunyi Arab. Jadi penting untuk kita tahu nama apa yang nak dipakai di mana, dan juga gaya sebutan. Gaya sebutan pun penting Ustaz. Kalau Karim, biar bunyi Karim. Jangan bunyi krim ke apa. Kan? Jadi pula jadinya. Jadi penting untuk kita untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala bagi makhraj tu betul lah. Jadi ini pelajaran penting untuk kita sama-sama ya. Kita terus nak apply lah lepas ni kan. Kita berada di penghujung, kita belajar banyak perkara ini dan insya-Allah moga-moga Allah pimpin kita dengan 5 halaman yang kita ulang kaji, dan sudah tentunya kita nak mohon kepada Ustaz Dr. Arif untuk berdoa, memimpin doa kita. Moga-moga Allah kabulkan dan kita nak belajar ya sekali macam mana penggunaan Asmaul Husna dalam berdoa ini sendiri. Kita persilakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارحمنا يا رحمن. اللهم ارحمنا يا رحمن. اللهم احفظنا يا حفيظ. اللهم احفظنا من كل مكروه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah terus memimpin kita ya, menjaga kita, terus menjaga negeri negara kita sebagaimana yang kita doakan sebentar tadi. Allah sebagai Al-Hafiz yang amat menjaga, dan kita ingin menyebarkan kefahaman Al-Quran ini agar kita sama-sama ingatkan dalam kehidupan kita, dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform usaha. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga memberi idea juga bekerjasama dalam tabung gerakan Al-Quran ini agar dengan Al-Quran ini menyebabkan kita makin lagi dekat dengan Allah dan makin lagi kita ingin menyebarkan kerahmatan Allah, kasih sayang Allah dalam kehidupan. Jadi kita berjumpa lagi pada jam 5 petang, 11 malam pada hari ini dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz yang mendoakan tuan-tuan terus committed bersama Asmaullahul Husna dalam setiap doa. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.